Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bersambung lagi dalam pendidikan jenayat masih lagi tidak habis lagi. Jinayat. Minta maaf kerana tidak dapat mengupload video sebelum ni kerana berbagai kerja dan juga tidak sihat sebenarnya saya. Okey, kita masuk pada tajuk kita ni, iaitu tajuk kita jenayat, iaitu al-khamru. Al-khamru ni maknanya arak, jenama arak. Arak ni macam-macam, ada jenis nama. Satu ada toddy, ada whisky, ada Carlsberg, ada gin and tonic, ada brandy, ada tiger beer. Beer pun semua juga, jenis stout dan macam-macam lagi lah. Okey, itu namanya arak. Okey, sebab apa kita sebut nama contoh dan juga nama jenama? Sebab kita nak membezakan antara al-khamru dan juga al-mukhaddarat. Al-khamru ni arak, al-mukhaddarat ni pula macam dadah, macam ganja, iaitu dia juga memabukkan. Okey, apakah itu pengertian minum arak? Apakah yang pertama dulu kita kena tahulah apa makna pengertian arak tu dahulu. Arak ni iaitu khamru bahasa Arab, iaitu apa-apa saja bahan yang memabukkan. Itu yang pertama. Yang diperbuat daripada satu, anggur, dua, barley, gandum, kurma, nira kelapa. Jadi kalau dia punya asas prinsipnya iaitu diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan, maka dia dikategorikan sebagai arak. Kalau dia dibuat daripada kimia, maka dia dikira kategorikan sebagai mukhaddarat. Okey, dia benda dua yang berbeza kerana dia termasuk dalam hukuman hudud. Ya, syarabul khamri, minum arak. Okey, dalam acara minum arak ini, lihat sebelah. Apakah unsur-unsur yang dikategorikan dikatakan orang ini minum arak? Yang itu pertama, perbuatan minum arak itu memang dia minum. Dua, iaitu niat, dia memang nak niat. Satu, perbuatan, dua, niat nak minum. Kemudian kita boleh mendakwa perbuatan minum arak itu dengan melihat yang pertama, bahan yang memabukkan, mestilah minuman, walau dicampur dengan makanan. Dua, orang yang dituduh itu telah minum arak. Tiga, melalui mulut, bukan melalui diri yang lain. Empat, minuman arak itu dengan kehendak sendiri. Ini unsur dalam hendak menjatuhkan kes dia minum arak, iaitu perbuatan, niat. Syarat dia bahan memabukkan. Orang yang dituduh tu memang minum melalui mulut. Minta maaf. Kemudian dengan kehendak sendiri. Kemudian kita lihat dalil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, menenung nasib dengan anak panah adalah semua kotor keji daripada perbuatan syaitan. Hendaklah kamu menjauhkannya supaya kamu berjaya. Okey, soalan, apakah erti arak? Jadi kita boleh jawablah, arak iaitu sejenis minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan tadi lah. Anggur, barley, nira kelapa dan seterusnya. Baik, itulah seterusnya. Jadi yang sebelah sini kita tak perlu bacalah. Tinatul khibal, bagi balasan bagi orang minum arak. Baik, kita lihat di sini. Apakah syarat-syaratnya seseorang itu boleh dikenakan hukuman had? Had ni satu lah, hudud tu banyak. Pertama, dia berakal. Kedua, dia baligh. Tiga, dia Islam, Muslim. Keempat, dia mestilah dengan kehendak sendiri. Kelima, bukan kerana terpaksa ataupun darurat. Yang keenam, dia tahu bahawa minuman itu memang haram dan memabukkan. Ya, minuman. Okey, selesainya, yang semua ketujuh. Sambung lagi, saya ingatkan ada 5, ada 6. Hendaklah ditahu bahawa arak itu haram. Yang ke-8, berpegang pada mazhab yang mengharamkannya. Kenapa? Kerana ada pendapat mazhab daripada Hanafi yang mengatakan minuman daripada bir itu boleh diminum. Ya. Ini kita memegang pada mazhab Syafi'i kebanyakannya lah. Macam contohnya sini, ada juga kesamaran daripada hukum meminum nira kelapa. Jadi ini kita tengok pada mazhab. Jadi kalau dikata apakah syarat dikenakan hukuman had? Yang pertama, lihat sini bersemula. Berakal, baligh, Muslim, kehendak sendiri, bukan terpaksa. 5 cukup.
Kalau nak tambah lagi bagus 6. Tahu bahan itu memabukkan. Tahu hukum itu arak itu haram. Baik. Apakah hukuman? Lihat sebelah. Bagi kesalahan meminum arak. Kesalahan minum arak ini iaitu dikenakan hukuman hudud sebanyak 40 kali sebatan dalam keadaan sedar di khalayak ramai. Dan boleh ditambah lagi dengan 40 lagi sebagai ta'zir. Ini bagi orang yang terlalu ketagih arak. Sekiranya hukuman itu digandakan 80 kali disebabkan muslihat tertentu sesuai dengan tujuan mengajar. Kalau ditanya berapa hukuman? 40 kali sebatan. Berapa lagi boleh tambah? 40 kali lagi boleh tambah sebagai ta'zir. Ta'zir ni pada pelajaran yang pertama kita dah belajar, iaitu kepada kehendak hakim. Kesesuaian bagi pesalah itu bagi mendidik pesalah tersebut. Baik. Okey. Selesai pada tajuk bab minum arak, kita sambung lagi yang bagaimana yang penghujung bagi kesalahan minum arak. Bagaimana kita nak mensabitkan kesalahan minum arak itu? Yang pertama iaitu keterangan saksi. Saksi mestilah 2 orang lelaki. Sama juga seperti kes zina tu, saksi tu macam mana? Seorang yang adil macam itu. Dan yang kedua, dia mengaku. Ini kalau tak ada saksi, dia sendiri mengaku dia minum arak dengan keadaan sedar dan rela tanpa paksa. Saya ulang balik semula. Bagaimana kita nak menentukan hukuman kes minum arak ini? Yang pertama sekali dengan keterangan saksi, yang kedua dengan pengakuan. Dengan keterangan saksi iaitu 2 orang saksi lelaki, dengan pengakuan iaitu dengan rela dan sedar bahawa dia minum arak. Okey, selesai tajuk pada bab minum arak. Soalan saya, apakah hukuman yang dikenakan kepada kesalahan minum arak? Jawapannya 40 kali sebatan. 40 kali sebatan. Berapakah kadar ta'zir yang dibolehkan bagi kesalahan minum arak? Jawapannya boleh ditambah sebanyak 40 lagi dengan melihat maslahah kesesuaian. Okey. Bagaimanakah caranya kita nak mensabitkan kesalahan minum arak ini? Jawapannya dengan keterangan saksi, iaitu semamai 2 orang saksi, ataupun dengan pengakuan diri sendiri dalam keadaan sedar dan rela. Sambung lagi, kalau ada soalan lagi. Apakah syarat-syarat peminum yang boleh dikenakan hukuman hudud? Jawapan dia, 1. Mestilah Islam. Bukan Islam, berakal dulu. 1. Berakal. 2. Baligh. 3. Islam. 4. Dia kehendak sendiri. 5. Dia bukan terpaksa. 6. Dia hendaklah ditahu minuman itu memabukkan, ataupun 6. Dia tahu hukum meminum arak itu adalah haram. Baik, kita sambung pada bab mukhaddarat. Mukhaddarat ni iaitu benda-benda yang menghayalkan. Baik, mukhaddarat di sini benda-benda yang menghayalkan. Kita boleh bagi contoh ganja, dadah, candu, air ketum. Ini sebenarnya benda yang menghayalkan ini dia memabukkan dan menghayal. Berbeza dengan arak sebenarnya. Khayal dan mabuk. Minum arak dia mabuk. Okey, khayal dan saya tak tahulah. Mungkin dia tak mabuk tapi dia khayal. Okey, di sini. Apakah pengertian benda yang menghayalkan? Iaitu benda yang menghayalkan, yang merosakkan akal untuk berfikir secara rasional. Ganja, dadah, candu, pil air ketum, minyak petrol, semua itu perkara dalam benda yang menghayalkan. Okey, dalil-dalilnya di sini kita lihat, baca sajalah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mufattirin. Bagaimana kita nak menghukumkan keadaan orang yang tersebut? Baik, hukuman ini bagi orang yang mengambil mukhaddarat ini, iaitu benda-benda yang menghayalkan ini, kita tengok bahas ini, ialah hukuman ta'zir. Hukumannya ta'zir, bukannya hudud. Kerana apa? Kerana arak itu adalah minuman yang memabukkan daripada unsur tanaman. Kalau lihat di sini, dia adalah daripada unsur-unsur kimia. Apakah hukumannya? Ta'zir bergantung kepada jenisnya dan kesannya. Kalau ditanyakan apakah hukuman yang sesuai bagi kesalahan mengambil dadah
ataupun mukhadarat ini. Di sini bagi contoh iaitu yang pertama iaitu penjara, disebat, dimasukkan ke pusat pemulihan bersesuaian dengan keadaan pesalah tersebut. Bukan kita hendak menghukum kerana geram ya. Baik. Dia dengan syarat tidak melebihi hukuman hudud. Contohnya di sini kalau minum arak di sini hukumannya adalah 40 kali sebatan dan boleh ditakzir tambah lagi 40 jadi 80. Jadi kalau orang yang mengambil dadah di sini tidak boleh disebat sebanyak 40 kali sebatan kerana dia telah menyamai dengan hudud ataupun 80 kali. Dia sudah melebihi pula. Baik, kita sambung lagi. Hukuman yang berhubung dengan arak ini adalah kaitan-kaitan cerita dengan arak ni lah. Okey, hukumnya haram. Minum sikit pun haram, banyak pun haram. 2. Hukumnya kafir kalau kata halal minum arak itu. 3. Hukumnya haram orang Islam simpan arak ataupun pembuat arak, penjual, pembeli ataupun hadiah. Okey. Orang yang merosakkan arak tu hukumnya tak payah ganti. Hukum arak itu adalah najis mutawasitah. Ya, najis mutawasitah ni macam najis tahi lah. Dah dibasuh dan hilangkan ain. Kemudian hukumnya orang yang meminumnya iaitu hukum adalah hukuman hudud. Kemudian hudud bagi orang yang minum arak itu adalah 40 kali sebat. Hukum arak itu berubah menjadi cuka, hukumnya halal boleh minum. Dia boleh diminum apabila dia berubah dengan secara sendirinya ya. Arak itu disimpan lama-lama hilang dia punya arak tu, dia jadi cuka pula, maka arak itu halal diminum. Okey, kemudian apakah bahaya arak itu? Arak itu bahaya kerana merosakkan akal. 1. Arak itu bahaya kerana membuat manusia lupakan diri. Ya, kerana kes-kes rogol, kes apa semua tu berlaku kerana minum arak. Ya. Baik. Memanglah manusia ini dia minum arak tu kerana nak untuk menghilangkan masalah dia sendiri. Tapi apabila dia minum, dia sudah hilang lupa diri dia sendiri. Hilang akal, hilang fikiran dia. Okey, bahaya arak ini merosakkan akal. Bahaya arak ini manusia jadi lupa diri. Bahaya arak ini manusia mengikut syahwat pula. Dia tak ada harga diri. Kan ada orang yang minum arak tu dia berbogel je. Ya, kenapa? Kerana dia tak ada akal lagi dah. Bahaya yang arak ini kerana dia boleh mendorong manusia melakukan maksiat dan juga permusuhan. Bahaya arak ini iaitu hilang jati diri, hilang matlamat hidup. Bahaya arak ini manusia boleh menjadikan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apakah pengajaran daripada tarbiyah kita hari ini? Yang pertama sekali iaitu pengertian arak tu apa. Arak itu sejenis minuman yang dibuat daripada tumbuhan anggur, barley, gandum, kurma, kelapa. Okey, ni dia kelapa. Contoh-contohnya Carlsberg, whisky, toddy, Tiger beer, jenis stout. Okey, sambung. Unsur minum arak ni, perbuatan minum, niat minum. Kemudian syarat dia, bahan itu memabukkan. Orang yang dituduh tu telah minum, kemudian minum melalui mulut, kemudian dengan kehendak sendiri. Apakah dalil dia? Dalilnya sambung sini, ya ayyuhallazina amanu, sampailah habis. Kemudian apakah syarat yang dikenakan hudud bagi orang minum arak? Islam baligh berakal. Kemudian dengan kehendak sendiri, tahu hukum arak itu haram, kemudian bukan terpaksa. Baik, sambung lagi. Apakah hukuman bagi kesalahan minum arak? 40 kali sebatan. Berapakah boleh ta'zirkan lagi? Ta'zirkan lagi sebanyak 40 lagi sekali sebatan. Kemudian sambung bagaimana kita nak mensabitkan kesalahan minum arak dengan keterangan saksi 2 orang lelaki. Lelaki saja, perempuan tak boleh. 2. Dengan pengakuan petertuduh. Kemudian ditanya, siapakah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kes arak ini? Peminum, pemberi minum, penjual, pembeli, pemerah, yang pengusaha, pembawa dan macam-macam lagi ya. Kemudian mukhadarat. Apa erti mukhadarat? Bahan yang menghayalkan dan merosakkan akal, fikiran manusia. Contohnya apa? Ganja, dadah, candu, air ketum, minyak petrol. Kemudian sambung di sini. Apakah hukuman dia? Hukuman dia iaitu hukuman ta'zir seperti penjara, sebat, masuk ke pusat pemilihan.
apakah hukum yang berkaitan dengan arak, kita dah sebut tadi. Kemudian itulah saja untuk hari ini. InsyaAllah kita bersambung lagi dalam beberapa masa lagi. InsyaAllah saya akan sambung pada kesalahan mencuri. Kalau dapat habiskan, kita habiskan. Sebenarnya boleh tahan juga penat bercakap ni. Jadi wallahu alam bisawab. InsyaAllah berjumpa lagi.